Salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Bendahari UMNO yang mana pada saya ini adalah berniat jahat, yang mana tuduhan kepada PH tangguh batal banyak projek BN lepas menang PRU ke-14, dan dia juga mendakwa bahawa banyak projek yang dirancang oleh BN sebelum pilihan raya umum ke-14 sama ada ditangguh atau dibatalkan oleh Pakatan Harapan selepas gabungan itu berkuasa. Dan apa yang menarik di sini, dia kata macam-macam yang telah mereka batalkan, sedangkan ianya telah dirancang dengan baik oleh BN sebagaimana perumahan yang di bawah harga RM80,000 untuk pejabat-pejabat awam di sini, dan mereka tidak lanjutkan. Saya nak beritahu dekat Tengku Adnan Mansor ni bahawa kamu tidak payah bermain sentimen. PH 22 bulan yang mana siapa pun yang jadi kerajaan, mereka ada perancangan sendiri. Mereka ada hala tuju ke mana arah government mereka ini nak mereka buat. Itu hak mereka. Jadi tidak payah Tengku Adnan nak mengatakan bahawa PH tangguh, PH batal, dan yang mana apa yang mereka rancang juga tidak dibuat. Bagaimana kita nak membuat rancangan orang lain kalau rancangan itu ataupun projek-projek itu melibatkan kroni, melibatkan mereka-mereka yang ada dalam UMNO itu sendiri? Dah tentu jelas tidak dibuat. Begitu juga PH. Jadi kita ambil contohlah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO. Projek-projek yang telah pun dirasmikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak diteruskan. Itu kan untuk pembangunan negara. Kenapa? Kalau pecat-pecat je lah. Kenapa projek yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu rasmikan tidak dibuat? Ini kan satu government itu diambil alih oleh satu government yang lain. Memang mereka akan ubah kerana mereka akan lihat bahawa di situ ada ketirisan tak? Ada keborosan tak? Jadi banyak projek yang UMNO buat sebenarnya disebabkan kenapa PH membatalkan ataupun tidak diteruskan, kerana di situ adalah lubuk-lubuk yang mana pencuri-pencuri ini mengaut keuntungan kekayaan. Itulah sebabnya. Itu bahasa kampung paling mudah. Dan dia cerita isu perumahan yang diharga di bawah 80,000 untuk penjawat-penjawat awam. Saya nak beritahu dengan Kunan ni, kamu duduk dalam kerajaan berpuluh-puluh tahun. Kenapa baru nak rancang perumahan untuk pejabat awam ni? Kenapa kamu tak buat puluh-puluh tahun dahulu? Sampai PH kamu sibuk nak suruh kerajaan PH buat. Nak teruskan projek kamu. Kamu dulu buat apa? Goyang telur. Jadi paling mudah kerja yang dia nak cerita ini, tetapi dia salahkan orang lain. Inilah sikap yang mana dia rasa BN, Kunan sendiri. Duit berjuta-juta kata money pocket saja. Rakyat 80,000 ni kamu cerita banyak. Sekarang ni kamu berada di Putrajaya sana, kamu cerita harga 80,000 ni. Kamu cakap itu money pocket kamu yang berjuta-juta tu. Kamu buatlah rumah tu pakai duit kamu tu. Dermalah, sedekahlah. Sedangkan kamu makan gaji sebagai ahli parlimen yang ada di situ. Kamu yang ada jawatan politik di situ. Kenapa tidak boleh memberi kamu punya sumbangan kepada rakyat? Kerana selama ini pun kamu dah pun dibayar gaji oleh rakyat. Sedangkan kamu kaya raya. Dari mana kamu kaya raya? Kalau tidak duduk dalam UMNO. Daripada mana kamu dalam UMNO boleh kaya? Daripada projek-projek kerajaan yang kamu telah pun ambil. Itu saja. Kenapa dia nak salahkan orang lain? Jadi, duit kerajaan yang ada waktu PH memerintah, habis dah kamu orang songlap. Yang mana apabila PH terpaksa cut banyak perkara. PH kata duit tidak berapa banyak, duit tak cukup. Negara dalam keadaan susah. Lepas tu, walaon UMNO, geng-geng UMNO main pula isu bahawa apabila kerajaan PH itu tumbang, ada pula duit, dia kata. Tetapi hari ini, bagaimana kita nak menjawab hutang kita yang begitu banyak? Nak salahkan PH? Kenapa tak salahkan Najib? Najib lah puncanya. Jadi, kerosakan, apa yang PH tak boleh nak buat, PH tangguh, batal projek, disebabkan oleh kerakusan pemimpin UMNO. Iaitu apabila Perdana Menterinya Najib mencuri wang rakyat yang begitu banyak, dan akhirnya kita terbantut kerana sibuk dengan masalah Najib. Terbantut, kita nak kena bayar hutang 1MDB. Lebih baik Kunan cakap, kalau Najib tak curi duit, masuk ke dalam akaun dia sendiri, duit itu boleh membuat rumah untuk penjawat awam. Di bawah paras 80,000 yang ada di sana. Senang-senang boleh buat. Jadi, tidak perlu nak ceritalah. Putrajaya tu, kalau pemimpin-pemimpin politik tidak songlap duit waktu memerintah, saya rasa senang-senang mereka dapat. Bagi semua penjawat awam yang ada di Putrajaya atau 80,000 suruh buat rumah sendiri pun siap. Ataupun panggil kontraktor bagi semua buat pun siap. Jadi isu dia
yang nak dimainkan ini, salahkan kerajaan orang ni, salahkan kerajaan orang tu, kunan dah lah. Politik hari ini, politik anak muda, politik yang reality, yang dilihat, yang orang dah semua cerdik. Jadi kenyataan-kenyataan yang seperti ini berbau sentimen untuk nak melihat bahawa PH itu ada kebobrokan pemerintah. Kalau tidak adalah kita lihat ramai yang dah tertangkap. Ini bukan isunya berdendam, tetapi isunya kelompangan, kecurian, ketirisan berlaku dalam kerajaan. Kerajaan yang dinamakan UMNO Barisan Nasional. Jadi itu mudah saja. Jangan nak cerita bahawa yang dirancang pun tak dibuat. Kamu baru nak rancang. Daripada dulu merancang je kerja UMNO. Lepas tu, ni nanti apabila kerajaan baru lagi memerintah, dia rancang lagi. Tapi duit sudah kena sakau. Rancang. Kapal yang berapa banyak tu, rancang jugalah. Jadi, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan UMNO ni, dia tidak habis-habis tahu. Dia menyalahkan orang, padahal yang berak tengah jalan mereka. Lepas tu dia kata dia tidak berak di situ. Jadi banyak perkara-perkara yang dia nak cerita, yang mana dia cerita di sini. Bagaimana katanya, selepas rundingan telah dipersetujui bahawa projek surau boleh diteruskan dengan syarat separuh daripada kos ditanggung oleh penduduk tempatan. Ini dia nak bangkitkan isu kepada kaum, isu kepada agama. Kerana dia kata PH tidak dapat nak meneruskan projek itu, tetapi boleh meneruskan projek surau itu dan kosnya harus ditanggung oleh penduduk tempatan dengan syarat separuh. Kau nak salahkan orang. Ini dia nak main isu surau ini sentimen agama, sentimen perkauman. Jadi inilah prinsip asasnya pimpinan UMNO ni, yang mana dia cuba mencari kesalahan orang lain, tetapi dia sendiri kaya raya. Itu yang saya kata tadi. Yang saya ulang-ulang. Dia sendiri kata duit berjuta itu duit poket saja. Kenapalah benda-benda kecil ni? Cuba Tengku Anan pergi buat surau ni. Yang berapa biji surau dia kata ni? Projek yang dihentikan termasuk sebuah sekolah rendah, agama di Prison 16 dan 4 buah surau. Tengku Anan banyak duit. Surau berapa aja kalau nak buat. Saya ingat satu surau. Dulu dia duit berjuta, dia kata money pocket dia. Kalau satu surau tu kos dia lebih kurang 3 juta. 4 surau baru berapa? Baru 12 juta. Buatlah. Pakai duit sendiri. Kamu yang wakil rakyat di situ. Jangan salahkan orang. Itu saya kata waktu PH menjadi kerajaan, yang mana Putrajaya itu ahli parlimen dia ada. Siapapun pembangkang ke ataupun kerajaan, dia ada peruntukan. PH tak cut peruntukan untuk pembangkang. Bukan macam UMNO. Berdengki, busuk hati. Tak pernah bagi peruntukan kepada MP-MP pembangkang. Tetapi PH ada bagi kepada MP-MP daripada UMNO, daripada Barisan Nasional waktu itu. Jadi apa kerja Tengku Anan? Nak menyalahkan orang. Hanya ni sekarang ni dia sendiri berada dalam kerajaan. PH 22 bulan. Sekarang ni kerajaan yang ada, kenapa kamu tak ungkit? Kenapa tak teruskan? Kalau macam tu, dia orang hari ini susah nak adakan duit, susah nak adakan peruntukan dalam kerajaan, samalah PH. Menanggung bala yang dibuat oleh pemimpin UMNO. Jadi benda-benda yang berulang-ulang aliknya samanya macam tu. Bala yang ada dalam kerajaan Malaysia ni hari ini adalah disebabkan oleh pimpinan UMNO yang rakus. Jadi Tengku Anan sendiri pun harus sedar. Itu yang saya kata. Lihat dulu, cermin muka kita tu, kekayaan kita daripada mana? Daripada projek, daripada tender kerajaan. Tak mungkin kalau orang-orang kita ni boleh meniaga tu seperti China tu. Itulah pencerahan saya. So sekian, terima kasih. Harap-harap sedarlah.